sudah berada di Malaysia, yang sudah dah berpengalaman duduk sana mungkin 4 tahun ataupun 6 tahun, kalau sampai PhD mungkin ada sampai 10 tahun di sana, yang mungkin boleh kongsikan sedikit banyak what you can expect from your experience in Japan nanti. Jadi pada awal ni abang ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua, especially yang baru saja habis Shiken, yang baru habis lulus, dah dapat tempat dan bakal pergi kan. Belum pergi lagi kan? Mungkin bulan ni Macam mana Amir? Diorang ni Maksudnya ada yang masih lagi di Malaysia. Okay. Okay, so kebanyakannya mungkin ada kat Malaysia lagi ni. I see. Okay, so tahun di Malaysia so rasanya mungkin ada yang berdebar nak pergi sana kan. Mungkin kena pergi pula waktu bulan Ramadan ni, abang tu pastilah kan. Sebab rasanya suruh nak start Anyugaku dah kan. Jadi abang tengok jugalah senarai nama, ada yang merata-rata universiti, Hirosaki ada, Tohoku pun ada. Tu abang punya ni lah, kalau siapa yang tak pernah dengar abang punya nama universiti, Tohoku University, Tohoku Daigaku, kita punya pendeknya jadi Tompe. Tompe Tai. So dalam ni pun ada jugalah Tompe Saksa daripada abang sendiri, Abang Rasul, seseorang daripada HK sini, and then abang tengok jugalah ada ramai yang universiti yang lain kan, Kobe pun ada, Hirosaki, apa lagi tadi, ada few kan. Okay. Sikit abang ambil dalam masa bukan 5 minit untuk so-called merasmikan lah program kali ni. Abang ingin cerita sedikit pengalaman, sebab kalau nak kata abang punya pengalaman ni dah lama. Jadi kalau contohnya nak cerita tentang makanan halal di sana macam mana kan, mungkin waktu abang dulu lagi susah sikit lah nak dapat restoran halal pun tak banyak kan. Sekarang ni sangat banyak dan mungkin orang Jepun pun dah mula tahu ni pasal halal. Dulu waktu abang dulu dia orang tak faham, dia kata buta kami sama di sini. Dia ingat kita sembah Pinzir tu menyebabkan kita tak makan dengan. So things like this kita kena bagi pendedahan, dan alhamdulillah sekarang ni dah mula celik lah mereka kan. Jadi sedikit sebanyak yang pengalaman tu mungkin susah sikit lah abang nak cerita update lah kan. Abang pun dah tinggal Jepun 12 tahun lah dulu kan. Tapi ada satu lah pengalaman yang abang sampai sekarang abang ingat, dan benda ni rasanya evergreen lah untuk kalian bawa nanti sebagai pelajar yang dihantar oleh JPA Kemara ke Jepun. So dekat universiti abang dulu, abang rasa semua universiti lah di Jepun ni ada satu waktu first semester atau second semester macam tu, dia ada satu subjek tu, abang tak ingat nama dia panjang dia, kita selalu panggil dia Subutsu lah, Sugakubutsuri Kihon, nama benda dah, dia panjang sikit nama dia. Kalau Rasul ada ni mungkin boleh type sikit ke apa nama dia punya tu kan. Kok lah siapa yang nak masuk Tompe ke ataupun mana-mana universiti yang ni sila sila curi sikit lah subjek ni. Subjek tu berkenaan dengan mathematics, matematik tambahan lah so-called memang susah. Dan dia perlukan banyak ratio dan sebagainya kan. Subjek ni special ni sebab waktu kelas tu dia akan ajar lebih kurang dalam 20-30 minit macam tu. Lepas tu selebihnya masa adalah untuk kita buat, dia bagi buku kan, dia kata sila buat soalan nombor 3, buat nombor 5, nombor 7 macam tu lah contohnya kan. So semua orang kena buat lah. Waktu tu adalah TA daripada Senpai Tachi Nihonjin kan, yang duduk tepi kalau nak tanya dan sebagainya tu. Siapa siap boleh balik. So siapa yang jenis memang laju je buat, ataupun dah sebelum tu dah buat dah semua soalan-soalan tu, dan dia habis cepat lah kan, setengah jam tu dah keluar, ataupun kadang tu setengah jam tu pun kadang-kadang tu dia dah siap awal lah, tapi dia tolong kawan semua macam keluar. Kita ni lah yang duduk ke belakang terkiak-kiak lah kan, minta tolong kawan, tanya kawan ni macam mana ni kan. So pengalaman yang ni lah, memang waktu setiap minggu waktu tu memang paling berdebar lah, sebab kita struggle lah untuk catch up kan. Kebetulan lah waktu habis satu daripada tu,
awal sikit lah abang dinner waktu lain. Abang keluar. Yang kebetulan juga waktu tu sensei yang ajar tu dia dah keluar. So TA dia masih lagi punya teaching assistant dia masih lagi ada dalam hall tu, tapi dia dah keluar dulu lah sebab dia pun tak mengajar lah. Dia ajar awal kan. Dia keluar, apa abang pun keluar kan. Lepas tu dia tersempat abang, dia kata, "Kimi doko kara?" Dia tanya, "Mana datang?" So Malaysia desu. Erai desu ne. Dan lepas dia cakap erai desu ne tu ada satu perkataan yang sampai sekarang abang ingat, dan sampai waktu tu rasa macam sangat-sangat inilah dia punya weightage perkataan dia cakap tu memang tinggi lah. Dia cakap, "Kimi Malaysia no daihyo desu ne. Ganbatte kudasai." Waktu tu inilah rasa bebanan negara tu pada bahu sendiri lah kan. Kata dia bagi kita kesedaran balik lah kan. Selalunya kita dengar daripada mungkin daripada senpai sendiri kan, awak ni datang daripada Malaysia, wakil Malaysia kan. Ini sensei Nihonjin di Dayaku tu yang cakap, "Kimi Malaysia no daihyo desu ne. Ganbatte kudasai." So high lah waktu tu, tapi lepas tu memang ni lah kan, tergambar juga lah kan. Tapi apa yang abang dapat lah, in fact memang very impactful sehingga kan abang fikir sebab macam ni, dekat tu Tompe dulu dia ada 5 tahun tau. 5 tahun gersang tak ada pelajar daripada Malaysia. So tahun abang adalah tahun pertama diorang sebab waktu tu ada masalah isu ni lah, isu tak apa-apa perform lah Malaysian punya student, jadi dia stopkan sekejap. And then tahun abang kebetulan dia ambil. Dan abang awal tak pilih pun Tompe ni, tiba-tiba dibuka dan dia pilih 2 orang. So abang dengan seorang kawan kan. Memang waktu tu MPC pun cakap macam jagalah kamu punya ni kan, skor untuk tiap semester tu supaya lepas ni tahun-tahun akan datang akan ada lah. So alhamdulillah sampai sekarang lah masih ada lagi lah ni kan, sebab every year mentor pesanan kepada sampai Kohatachi jangan ni nak main-main tak apa kan, enjoy lah your life here, tapi pelajaran jangan diketepikan lah. So daripada pengalaman abang dapat daripada sensei tu, kata-kata daripada dia tu, every time each semester tu abang sentiasa fikir lah kan, kita ni, aku ni memang datang dengan harapan keluarga, datang dengan harapan sendiri-sendiri kan, nak grad di Jepun, dapat pengalaman di Jepun dan sebagainya itu. At the same time jangan lupa sebab kita ni dibayari kan, dapat beasiswa tu, nikmat besar, nikmat sangat besar dalam keadaan sekarang ni. Sekarang tu PTPN mungkin susah nak dapat kan, pinjaman susah dapat, kita dapat for free ni duitnya daripada kerajaan kan. So kerajaan besar, harapan kerajaan untuk hantar kita sana untuk for you to gain something. So enjoy your life there. Abang bukan nak takut-takutkan kata ni kan study lah 24 jam ke apa kan, bukan. I enjoy my life there. Pergi naik daki Gunung Fuji, enjoy Ryoko kan, jalan-jalan dengan kawan, hobi jalan ke hobi kat sana dan sebagainya kan. Tapi at the same time do remember lah kan. So bila kamu ada mindset, aku datang ni untuk belajar kan, datang belajar dengan harapan daripada kerajaan untuk bawa something lah daripada Jepun ni, kita tak sentiasa leka lah. So contohnya dalam Jogja nanti kan, few weeks tu rasa-rasa macam tak boleh bawa ni kan, dan do something about it lah. Tu je abang ingat, abang nak pesan tu je lah. If you feel macam subjek tu macam susah ke apa kan, jangan menyendiri kan, jangan senyap seorang-seorang, stres susah juga ni main game lah. Susah juga yang skip lah kelas, jangan So you know if memang ada masalah kan tu pergi jumpa sensei tu. I'm a lecturer as a profession sekarang ni. Abang sebagai universiti pensyarah di Universiti Malaysia Pahang. Abang pernah jadi student, abang menjadi tenaga pengajar sekarang ni. The only thing yang membezakan universiti, antara yang membezakan lah di universiti dengan sekolah ialah di universiti, pensyarah yang kamu belajar daripada dia adalah the same pensyarah yang akan membuat soalan exam.
untuk semester tu kan, untuk subjek tu. Remember that. Bermakna kalau anda kata kamu tunjukkan minat, kamu tunjukkan concern yang kamu tak faham kan, dan pergi tanya dia, rasanya mana-mana lecturer lah, selalunya setakat abang jumpalah lecturer kan, potondo lah boleh katakan, kebanyakannya willing to ni. In fact dia ajak datang, pernah 2 kali abang cakap ada masalah, abang tunjuklah kan, dari segi markah pun tak apa elok. Adalah serta-serta yang ni kan, apa subjek yang susah, dia panggil ke bilik dia, ngajar dia dalam bilik one on one ada. To that extent abang ambil sebab abang hilangkan pride sendirilah kan. You know you have some kelemahan kat situ. Jangan kata aku dulu kan SPM dulu straight A, mana boleh ni kan. No, hilangkan ego kamu. Kamu rasa susah masalah subjek tu, jumpa sensei, cakap boleh tak saya nak discuss ke, ataupun have a question ke apa kan. So in the end kalau if you yelah, we are playing psychology juga lah dengan lecturer ni. Kalau dia rasa kamu nampak bersungguh kan, mungkinlah ada sikit kan leniency lah dari segi ni. Tapi kalau anda kata muka tak pernah tengok kan, Jugi open skip, tiba-tiba tengok mana kata ada gaijin ni, nama gaijin kat sini kan, alien ni sama ni kan, tapi tak pernah tengok pun muka ni kan, lain daripada Nihonjin kat dalam kelas kan. Sebabnya selalu skip sebab tak faham. Dan macam ni dia nak bagi kamu ni leniency kan, markah kesian ke apa. Okay. So rasanya itulah antara lain yang abang nak cuba kongsikan. Just remember lah, always we are Malaysian punya Daihyo. Kalau yang beragama Islam, rasanya tuan-tuan pernah agama Islam sini, you are also a Muslim punya Daihyo, Islam punya Daihyo. Especially inilah bila dia tahu kita, and especially kalau yang pakai tudung kan. So you try to be the best. Baru a few days kan kita dapat very cerita yang sangat bagus, pelajar di US kan, Virginia Tech apa nama tempat belajar tu, number 1 in the university. So kita tunjukkan dia pakai tudung elok kan, tu pun dah a very impactful image. Orang tengok Islam ni pakai tudung pun bukanlah kali-kali kan. Kita nak tunjuk tu. Kalau boleh, kalau tak sampai tahap tu pun banyak kurang kita tak adalah tunjukkan kita ni yang paling bawah. At least kita boleh di bahagian average pun dah okey. So again, cuba jangan biarkan sama macam kita sakit lah kan. Kalau kita ataupun kita rosak sikit kan. Kalau anda kata dah tahu benda tu ada masalah, then try to heal it, try to solve it. Jangan biar kan semester pertama dah dah fail, lepas tu semester 2 fail lagi, semester 3 kan. So agak-agak dalam seminggu pertama, 2-3 minggu pertama tu rasa macam susah ni apa subjek ni kan. Terus fikir macam mana nak ni. Di library, tanya kawan, tanya sensei dan sebagainya. So kita tak adalah inilah apa nama bawa result yang tak bagus lah every semester. I'm not a genius. That's why abang boleh beritahu lah sampai ke jumpa sensei abang tak malu pergi jumpa sensei. Sebab kata memang saya ada masalah dengan subjek ni kan. Okay, so hopefully kalian boleh berjaya dengan jaya ni di sana. Enjoy your life there. Japan is a very beautiful country, a very nice country to be in. Dan lastly mungkin you can think about one thing yang kamu boleh bawa daripada sana ke Malaysia lah kan. Try to think of a thing. This one I let it up to you lah. Fikirkan apa benda yang kamu boleh bawa something ke Malaysia untuk ni lah kan, umat sejagat. What it is, itu kamu fikirkan sendirilah kan, what it is. Bukan yang Gundam tu untuk kamu kan, beli Gundam ke nak beli kereta ke tu, this is for you. Tapi ni kitanya kerajaan kita bayar kan, bagi beasiswa mahal tu, what can you bring back to the country. Okay, terima kasih. Terima kasih juga kepada Terkasai atas menjemput saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Lokman, senpai, boleh kata Dai senpai jugalah kan, kepada kami ni pun atas ucapan alu-aluan pembukaan tadilah untuk Terkasai. So untuk pengetahuan semualah,
Kan. Kalau tadi pun nampak macam mana saya address Abang Luqman sebagai doktor kan. Kalau tadi dia cakap dia belajar apa? Dia belajar di Tohoku Daigaku kan, Tompe. So kalau ikutkan degree dan master Abang Luqman ni dekat Tohoku Dai. Tapi kemudian dia ambil PhD di Waterloo lah. Kan. So sekarang ni dia seorang macam tadilah pensyarah teknologis. And then kalau macam tadi Abang Luqman pun saya cakap kan, bawa something daripada Jepun tu balik ke Malaysia untuk umat sejagat. So sebenarnya Abang Luqman sendiri pun baru-baru ni lah kan, Saikin dia ada terbitkan buku komik untuk engineering. Kan. So itu antara orang kata perkara-perkara lah yang Abang Luqman cuba lakukan kan, untuk orang kata menyumbang kepada masyarakat. Kan, apa benda yang dapat daripada waktu zaman belajar dekat Jepun dan sebagainya dibawa balik kan, untuk orang kata memberikan manfaat lah kepada orang lain juga. So sepatutnya mindset kita apabila kita ke Jepun pun macam itulah diharapnya kan. Dan moga-moga orang kata first step kita pada hari ini, ITT ni pun mempersiapkan kita dengan mindset yang samalah, seperti macam mana yang Abang Luqman terangkan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Abang Luqman atas kesudianlah untuk memberikan sedikit ucapan dan juga orang kata apa, nasihat-nasihat jugalah kan, kepada bukan kepada peserta ataupun junior saja dalam ni, tapi untuk kami yang senior-senior ni pun sebenarnya orang kata nasihat pun masih lagi boleh dipakai lah. So terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita dah tamat lah untuk kita punya slot majlis pembukaan, dan untuk seterusnya saya akan memberikan sedikit summary lah kepada kita punya tentatif sepanjang hari ini. So seperti yang telah ada lah dalam guidebook kan, yang dah dikongsikanlah dengan semua orang. So kita akan mulakan slot kita yang pertama selepas ini, iaitu Mishirano Seikaie Towards the Unfamiliar. Kemudian kita akan mulakan pula slot yang kedua, iaitu Senpai Kara Kikimasho. Itu pada pukul 9 hingga pukul 10 lah. Kemudian kita akan berehat sebentar sebelum kita masuk kepada slot yang ketiga, iaitu Fake of Traveler, di mana kita akan ada jemputan khas lah, iaitu jemputan Ustaz untuk bersama-sama dengan kita untuk menjawab orang kata pertanyaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan mungkin hal haram, hukum dan sebagainya lah, apabila kita orang kata apa, melangsungkan kehidupan di negara di mana minoriti Islam, kiranya fik luar negara lah. Kemudian kita akan berehat semula sebelum kita masuk kepada slot yang keempat, itu slot yang terakhir, Kaiketsu no Itoguchi Steps to the Solution, sebelum kita akan akhiri dengan majlis penutup dan ambil gambar lah pada pukul 2 hingga 2:30 petang hari ini. So diharapkan untuk semualah junior-junior kan, kohai-kohai Itachi yang ada kat dalam ni pun dapatlah bersama-sama dengan kami, kami semua ni daripada awal sampailah ke akhir kita punya program pada pukul 2:30 petang nantilah, insyaAllah. Kan, moga-moga daripada awal sampai akhir tu fokus dan dapat join lah bersama kami, dan akan ada kan something special lah yang kita sediakan juga kan untuk kohai semua. Okey, untuk slot yang seterusnya, itu slot yang pertama, izinkan untuk saya membaca ataupun memberikan sedikit ringkasan lah biodata kepada penyampai yang dijemput untuk kita punya slot yang pertama ni. So untuk slot yang pertama, Mishirano Seikaie ni ada jemputan lah, iaitu penyampai daripada Jepun, kan, senpai korang semualah daripada Jepun. Nama dia Ahmad Zuhair. Beliau telah selesailah bachelor degree in mechanical engineering di Tokyo Institute of Technology pada bulan ni lah kan, bulan lepas lah, bulan 3 kan, kiranya baru je grad
degree dekat Tokyo Institute of Technology dan sekarang sedang menyambung master degree dalam mechanical engineering juga di Tokyo University, kiranya tempat yang samalah yang akan bermula daripada bulan 4 ni lah. Kiranya dia sekarang beliau sekarang tengah meneruskan menyambung pelajarannya dalam bidang master pula di tempat yang sama, dan beliau merupakan mantan Presiden IPIJ juga selama daripada tahun 2020 hingga 2021. So saya ingin menjemputlah tetamu kita Ahmad Zuhair untuk memberikan buah fikiran, idea dan sebagainya untuk dikongsikan dengan kita semua pada hari ini untuk slot yang pertama, iaitu Mishiranu Sekai, Towards the Unfamiliar. Saya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amir atas perkenalan dan jemputan pada hari ini. Pertama sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini pada hari yang indah di bulan Ramadan, hari Ahad hari Ahad pagi. Tapi adik-adik semua still datang dan sahabat-sahabat semua, penganjur dan juga senpai-senpai lah yang sudi, Dr. Luqman yang sudah hadir pada hari ini dan menjemputlah saya, diberi kehormatan untuk menjemput, untuk memberikan sedikit pendapat yang tak adalah nak kata seberapa sangat kan, sebab saya pun baru grad je hari tu, baru 4 tahun jagung di Jepun. So terima kasih Amir Zubri. So Amir Zubri ni kawan saya dulu, sahabat saya dulu dekat Nihon, tapi dia senpai sikit lah. Tapi kita orang macam member je lain. Masa dekat IPIJ dulu. Lepas tu dekat Nihon pun selalu jumpa, melawat kat sini Tokyo. Intro saya tadi macam seperti disebut. So alhamdulillah kan. Daigaku Sutsugyou shimashita pada bulan 3 yang lepas. Dan akan terus sonomama lah, akan terus sambung untuk mempelajari master selagi 2 tahun. So bila dapat tengok adik-adik semua hari ni, rasa macam nak terkasih lah, macam hari tu je kan baru habis belajar dekat AJ, baru habis Shuryo-shiken semua. Oh by the way saya dulu AJ batch 35. Rasa macam baru semalam lah perasaan ni kan. Dan nak lagi baru kita lepas graduate ni tengok macam kawan-kawan banyak bergerak ke haluan masing-masing, banyak yang pulang, ada yang sama master, ada yang kerja, jumpa dekat airport dan sebagainya kan. So dah, walaupun perjalanan tu dah jauh, tapi memori masa baru nak fly ke Jepun tu masih lagi segar lah dalam ingatan. Sebab apa? Lepas ni akan cerita sikit lah. So, pertama sekali kepada adik-adik semua, tahniah sangat sebab dah berjaya tamatkan persediaan untuk sambung pelajaran dekat Nihon. Sebagai senpai juga lain, dan senpai-senpai lain pun sama je, yang dah lalui apa yang adik-adik semua lalui, memang faham lah betapa susahnya belajar di pusat persediaan, di AJ, di KTJ, di Intech, dan adik-adik semua yoku ganbarimashita, yoku dekimashita, omedetou gozaimasu. Dan untuk adik-adik semua, mungkin inilah kan kali pertama dalam fasa kehidupan yang akan melangkah ke tempat yang tak pernah dipergi. Oleh sebab tu nama slot kali ni dipanggil Mishiranu Sekai. Shirana kan, Mimo Shinai, Shirimo Shinai Sekai. Tak pernah tengok, tak pernah tahu pun. So pasal Nihon ni, mungkin ada yang dah ryoko lah. Tapi walaupun dah ryoko ke Nihon pun, still berbeza lah dia punya konteks dengan dia punya inggil lah bila kita datang untuk study ni katakan. Then, so bila adik dah habis semua pelajaran dekat pusat persediaan, dah habis study dekat belajar bahasanya, ada yang belajar subjek Kyoka kan, ingat lagi dekat AJ dulu ada fizik, ada Butsuri, ada Suraku, Karaku semua kan. So akan pergi ke satu lagi next level kan, next level untuk belajar masing-masing punya Senmon Kamoku, akan belajar specialization masing-masing di universiti. And banyaklah kan benda-benda yang kita tak tahu nak expect apa kan. So mungkin adik-adik berisau sikit lah bagian tu. Kan sama juga, saya pun macam tu.
Dan saya boleh kata lebih kurang 100% lah mungkin kalau ada senpai-senpai yang power kan. Mungkin semua senpai pun sama je macam adik-adik semua. Memang risau. So kita tak tahu apa yang kita boleh expect daripada kita punya proses daripada Malaysia nak gerak ke Nihon ni. Macam saya dulu pun saya ingat lagi banyak perasaan masa baru dapat result untuk pergi ke pergi ke Jepun. Saya sebut US sebab dulu nak pergi US tapi decide untuk pergi Jepun. So lagi banyak perasaan dia. Alhamdulillah rezeki Allah untuk sampai ke Nihon sangat best. Okey saja. Perasaan dulu memang macam-macam lah, ada teruja, ada risau bila fikir pasal studies, makan. Macam saya asal dari Negeri Sembilan kan. Macam benda-benda pedas tu. Ikan bilis, apa lagi, sardin, macam-macam lah kita risau kan. Banyak benda yang kita fikir. Dengan benda-benda yang kita fikir tu, macam mana kita nak tukarkan fuang tu, kita punya kerisauan tu jadi dia benda yang baik, kita perlu ada knowledge dengan plan. Okay. Lepas tu, bila adik-adik semua akan sampai ke Nihon nanti, adik-adik semua akan banyak sangat buat perkara. Saya boleh jamin, bukan setakat studies, mungkin ada yang pergi macam Dr. Lukman tadi, pergi panjat Gunung Fuji, kan? Pergi tengok Jepun lah, tengok kawasan, tengok keindahan, tengok macam mana orangnya, tengok macam mana budayanya, tengok macam mana studiesnya, tengok macam mana jirannya, semua kan. Jadi semua benda-benda yang besar ni, dia akan bermula dia dengan satu langkah yang kecil. Yang satu langkah yang kecil tu, untuk dapat grasp yang nak bermula dari mana tu, memerlukan jugalah kepada persediaan dengan ilmu yang mencukupi pada peringkat awalnya. And masa saya baru habis, ingat lagi juga dulu masa baru habis prep tu pun, memang kita punya semangat berkobar-kobar kan. Macam Dr. Luman cakap kan, semua orang dihantar untuk membawa something back to Malaysia, and itu adalah harapan. Tak kisah sekolah, saya difahamkan di sekolah Petronas sekali ya. Tahniah. Petronas, JPA, YPM, so macam-macam lah background semua orang kan, dan macam-macam harapan yang telah diletakkan lah pada kalian semua untuk pergi ke Nihon, dan juga harapan-harapan individu korang sendiri kan. Ada yang nak jadi engineer dekat Toyota, Nissan. Kalau yang power sikit mungkin dah target nak pergi Tesla melalui Nihon kan, untuk Jepun kan, tak tahulah kan, macam-macam lah kan korang punya cita-cita kan. Jadi harapan korang untuk berjaya tu, tak kisahlah apa-apa kan, individualize kan masing-masing apa yang korang semua nak buat. Tapi berjaya, bila dapat ijazah nanti, berjaya untuk menyumbang balik lah kepada masyarakat setempat, kepada Malaysia, kepada family, kepada agama, kepada bangsa, dan juga kepada tanah air lah. And especially bila kita ada pelajar-pelajar tajaan ni, amanah kita besarlah, bukan hanya kita punya apa yang kita buat tu adalah tanggungjawab kita kepada diri sendiri, tapi adalah untuk tanggungjawab kita kepada orang-orang sekeliling juga yang dah support kita sampai ke sini. So adik-adik yang akan bergerak ke Nihon ni, saya rasa saya sendiri pun lah, bila bergerak, apa yang kita expect dengan Nihon tu bila sampai tu memang beza. Tapi saya rasa pun adik-adik dah ada satu, at a certain level dah ada satu ni lah, expectation untuk dikejutkan kan, untuk terkejut kan. And perjalanan adik-adik semua pun sangatlah jauh. Macam kita tengok tadi Dr. Lukman, alhamdulillah yang kita ada satu figure yang sangat hebat hari ni untuk adik-adik lihat. Datang ke Nihon untuk belajar di Tohoku Daigaku. Lepas tu pergi ke Waterloo. Lepas tu pulang ke Malaysia menjadi lecturer. Dan datang ke program untuk share lagi pengalaman pada adik semua. Sama jugalah dengan senpai-senpai yang ada dalam ni kan. So jauh sangat perjalanan tu kan. Dibandingkan dengan satu point lain yang kita akan fly ke Jepun. So dia akan bermula di Jepun, bersambung di Jepun, mungkin akan diteruskan di luar negara. Lepas tu akan kembali kepada Itirashan. Jadi adik kat sini juga akan sampai balik ke Itirashan. Sangat lalu-lalukan lah untuk
share balik kepada kohai-kohai semua. Amin. And then so bukan setakat exam je kan, masa izinan pun ada banyak perkara yang buat. Kalau saya ceritakan berdasar pengalaman saya sendiri, masa sampai izinan, study of course kan, benda yang kita paling risau sekali. Tapi selain tu juga ada banyak benda-benda yang mencabar. First kali datang saya nak buka bank kan, dengan kita punya ni Honggok pun baru fresh from the oven kan, oven apa AJ, oven KTJ kan. Saya cakap pun macam Koza kira kita ada contoh juga guru kan. So daripada situ lagi, and then kalau dia nak mula nak untuk proceed studies dekat Daerah Queen Masters, kena ada exam lain, kena ada selection process, macam-macam lain, job hunting, showcase, internship. And kalau macam pengalaman saya yang sangat bagi saya bermakna dekat IPIJ sendiri, buat program, bila kita merancang sambil masa kita susun jadual untuk studies, kita jumpa ramai orang, international students juga dekat universiti. So banyak sangat benda yang adik-adik akan buat. Tapi apa yang saya boleh cakap, semua perkara yang saya cuba di Jepun, walaupun yang keadaan sangat risau, yang sangat kita tak tahulah kan apa yang akan datang kan, semuanya dibina dengan satu foundation yang saya rasa banyak sumbernya adalah daripada program Iterasya sendiri. So masa saya dulu lah 2018 fly AAJ35, saya pergi Iterasya 2 kali. Masa izinan 2017, nak dengar je kan senpai punya, dengan 2018 yang tu memang pergi sebagainya lah untuk dapat banyak sumber maklumat kan, sumber maklumat untuk betul-betul kita nak nilai, nak habiskan kita punya kerisauan dengan kepastian, dengan maklumat-maklumat yang banyak. So memang banyaklah maklumat yang dapat dekat program Iterasya dulu, and saya yakin juga maklumat-maklumat yang sama, bukan samalah, kiranya benefit-benefit yang sama, maklumat-maklumat yang telah diupdate, yang disesuaikan, yang telah dikumpul daripada senpai-senpai kalian, daripada senpai-senpai sebelum kalian, daripada senpai-senpai sebelum saya, semua pengalaman-pengalaman ni yang telah dikompreskan dalam satu program yang sangat menarik lah. And kalau tengok lepas-lepas ni pun ada banyak-banyak lagi slot kan, slot senpai Kara Hanashi Kimasho kan. So harap-harap adik-adik semua dapat ambil peluang ni, peluang untuk meluaskan networking maklumat, sangat penting untuk persediaan yang sangat baik lah untuk kalian semua bergerak ke Nihon dengan keadaan yang Junbi Bantang kita panggil, Junbi Bachiri. Kalau diorang sebelum sekian diorang kata Junbi Doris kah, Junbi Bantang desu, contoh lah. Sebelum sekian dah study habis kan. Tapi walaupun banyak, bukan kita kata semua benda boleh cover hari ni lah, tapi based on pengalaman saya sendiri, apa yang saya boleh kata, banyak besar sumbangan program Iterasya dulu daripada kehidupan saya di Jepun ni, yang banyak lead kepada macam-macam keputusan lah, especially salah satu keputusannya untuk sama master pada hari ini. So pada sekarang lah, so nasihat kepada adik semua, ambil peluang banyak-banyak untuk ambil hikmah dengan pengajaran daripada senpai. Kalau boleh dapatkan kontak senpai, keep in touch, and terus dapatkan maklumat-maklumat, dan sekiranya mendapatkan maklumat ni pun boleh didapati dalam program ni juga. Selain daripada yang penting kan, field di Jepun, macam mana nak solat di kapal terbang semua kan, mau nak discussion lah, iro-iro, dan semualah ilmu-ilmu yang akan diturunkan daripada senpai, ambil manfaat, take note, dan jangan lupa juga untuk make contact, untuk make connection dan keep in touch dengan semua senpai. So setakat itu saja saya rasa sedikit sebanyak kan yang nak di-sharekan kepada semua berkenaan dengan Mishirano Sekai saya dulu yang telah iro-iro di Hiramaki oleh Kirihiraku bukan Hiramaki, Kirihiraku, dengan first stepnya adalah join Iterasya. So harap-harap adik semua pun dapat benefit lah daripada program hari ini dengan pelbagai slot di selepas ni, dan enjoy juga sepanjang program, dan ganbatte kudasai dalam perjalanan ke Nihon. Tadi saya nampak ada 2 orang Tokodai. So yang di Tokodai tu kita akan jumpa nanti kalau sampai. Semoga dipermudahkan juga urusan semua orang untuk fly ke Nihon ni. Setakat itu saja daripada saya. Saya serah kembali kepada Amir
Zubri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zuhair intro lah kepada kita punya program ITT tadi. So kalau kita tengok kan, nama slot tu pun Mishirano Sekai kan. Orang kata ningen wa shiranai koto ni kuwagate rumon. Kiranya kita ni orang yang kita manusia ni, benda kita tak tahu tu kita takut. Kan, kita sentiasa takut lah. So kalau contohnya kita nak pergi ke satu tempat, iaitu dekat Jepun tu lah, di mana tempat tu yang kita dapat tahu mungkin hanya melalui sekadar media masa je lah kan. Kiranya kita tahu daripada artikel ke, kita tahu daripada anime ke, drama ke, movie, kan, tak pun mungkin berita dan sebagainya kan. So maklumat-maklumat tu ada, tapi bendanya tak samalah dengan realiti apabila kita duduk dekat situ kan, macam yang Zuhair cakap tadi lah. So nak tak nak kita kena membuat persediaan yang cukup lah, persediaan yang cukup. Dan dalam keadaan kita takut bercampur bau dengan waku-waku kan, kiranya excited sebab kita nak pergi ke Jepun. Kita dengar pasal Jepun ni best kan, daripada contohnya daripada Abang Lokman tadi kan, daripada Zuhair tadi kan, panjat gunung Fuji lah, apa benda lah, itulah inilah kan. Kiranya macam-macam kita dengar kan, benda-benda best. Tapi di sebalik itu pun kita tak tahulah, di sebalik yang apa benda yang berlaku yang tak diceritakan pun ada. So dekat sini nanti dalam ITT ni jugalah, insya-Allah ada peluang-peluang untuk anda semua mendengar lah benda-benda tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi sebelum nak melangkah untuk meneruskan pembelajaran lah dekat Jepun sana, dan mempersediakan diri dalam nak menghadapi apa-apa jenis situasi lah apabila dah sampai kat Jepun. So benda-benda macam tu memerlukan persediaan orang kata sebelum lah kan. Dia kalau dululah macam waktu zaman-zaman kami dululah, benda-benda macam ni pre-departure punya program macam ITT ni tak banyak. So kita orang waktu tu bila nak pergi ke Jepun tu macam main langgar je lah, kan. Kiranya tawakal je lah apa benda yang jadi kan. Kalau macam saya dulu pun, ayah dulu kan sempat, itu je lah sesi dengan ayah kan. Ayah cakap, oh ni kalau belajar dekat dalam negara macam ni, belajar kat luar negara macam ni, susahnya macam mana, senangnya macam mana kan. So dekat situ ada diterangkan benda-benda macam tu. So takat tu je lah kita boleh bersedia pun, bersedia dari segi hati je kan. Tapi ni sekarang ni kita ada satu platform macam ni untuk orang kata apa, menyiapkan diri masing-masing lah dari segi mental, dari segi fizikal, emosi, rohani dan sebagainya, untuk melangkah ke satu tempat yang kita tak kenal, kita tak tahu kan. Dan moga-moga itu akan dapat memberikan kita orang kata apa, boost lah kan, apabila kita dah sampai dekat sana. Okey, terima kasih lagi kepada Zuhair atas kesudian lah untuk memenuhi jemputan, walaupun di saat-saat akhir di saat-saat akhir memenuhi jemputan untuk menjadi orang kata apa, keynote speaker yang pertama lah untuk kita punya ITT pada hari inilah. Okey, so itulah orang kata sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan kita punya pembukaan program pada hari ini. Slot yang pertama Mishirano Sekai,